Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, apa yang berlaku di antara Presiden Gerakan Dominic Lau dan juga kerusi yang bakal dipertandingkan, yang bakal dia tandingi pada PRN akan datang ini? Dilihat ada beberapa isu di antara PAS dan juga gerakan. Saudara-saudara, dalam sebuah entry Twitter daripada Buletin RMS, Tahniah PAS serahkan 4 DUN Melayu pada gerakan. Nah, saudara-saudara, memetik caption daripada entry Twitter Buletin RMS, memetik gambar artikel berita daripada Haraka Daily. Nasib Melayu Pulau Pinang bagaikan umat Palestin. Dalam pada itu, entry Twitter yang lain di dalam Buletin RMS juga menyatakan, PAS kena kencing. Wah, kena kencing dengan siapa? Kita teruskan bersama di dalam entry Twitter Buletin RMS. PAS kena kencing sampai hancing dengan gerakan. Semalam jumpa Dominic Lau. Hasilnya Dominic Lau janji tak bertanding di Bayan Lepas. Tapi pagi ini keluar berita Presiden Gerakan Dominic Lau akan bertanding di N38 Bayan Lepas. Adakah di sini kita dapat lihat ada beberapa isu di antara parti komponen di dalam Perikatan Nasional. Bukan saja di antara PAS dan Gerakan, namun, kita juga ada mendengar berita baru-baru ini di mana penyokong PAS menurunkan bendera, memprotes setelah calon yang mereka ingini, calon yang mereka sanjung untuk bertanding, tidak bertanding tetapi Perikatan Nasional meletakkan kawasan tersebut yang dicalonkan adalah calon daripada Parti Bersatu. Nah, saudara-saudara, adakah di sini kita dapat lihat beberapa kesalahpahaman ataupun miscommunication di antara kepimpinan PAS, Gerakan, dan Parti Bersatu. Dalam entry Twitter Buletin RMS ini, Tahniah PAS serahkan 4 DUN Melayu pada Gerakan. Adakah di sini Gerakan sepatutnya tidak bertanding di kawasan yang sepatutnya calon yang diletakkan adalah calon daripada PAS, tetapi Gerakan itu Presiden Parti sendiri Dominic Lau yang bertanding di Bayan Lepas. Artikel ataupun entry Twitter daripada Buletin RMS memetik PAS kena kencing. Kena kencing oleh Presiden Gerakan Dominic Lau. Hasilnya Dominic Lau janji tak bertanding di Bayan Lepas, tapi keluar berita pula Presiden Gerakan Dominic Lau akan bertanding di N38 Bayan Lepas. Entry Twitter daripada Buletin RMS ini pada 27 Julai. Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, setelah kita dikejutkan dengan isu Sanusi berkaitan dengan pencurian, isu pencurian unsur nadir bumi ataupun REE, akhirnya SPRM sah akan menjalankan siasatan. Baru-baru ini, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi membuat satu pengakuan yang besar, di mana dalam sebuah artikel mengesahkan 10 exco Kedah dipanggil SPRM, kata Sanusi. Artikel daripada Buletin TV3.my. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi memaklumkan kesemua 10 ahli Majlis Kerajaan Negeri ataupun exco dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau berkata, SPRM bagaimanapun belum menghubungi beliau untuk berbuat demikian. Katanya, sebahagian exco terbabit sudah memberi keterangan, manakala sebahagian yang lain akan berbuat demikian dalam masa terdekat. Dalam artikel ini lagi, saya pun heran
tak pernah lagi Exco dipanggil setiap seorang untuk mengesahkan minit mesyuarat. Ada dalam kalangan mereka yang dah beri keterangan dan sebahagian lagi belum, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majelis penyerahan zakat perniagaan kumpulan perbadanan kemajuan negeri Kedah bagi tahun keuangan 2022 dan 2023 di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Artikel ini pada 26 Julai. Dalam pada itu, sementara itu, Exco Kerajaan Negeri Datuk Halimaton Syadiah Saad yang memegang portfolio pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat negeri ketika dihubungi mengesahkan beliau sudah dihubungi SPRM. Mungkin saya akan berbuat demikian esok. Mengapa saya dipanggil? Tak pastilah karena belum bertemu mereka lagi, katanya. Pada 20 Julai, SPRM mengesahkan sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi RII di Bukit Enggang Sik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, semua saksi dipanggil sudah direkam percakapan bagi membantu kertas siasatan. Pihaknya juga menjangkakan ada lagi saksi dipanggil untuk direkam percakapan termasuk Muhammad Sanusi. Sehari sebelum itu, SPRM menahan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah bersama seorang pengarah wanita sebuah syarikat bagi membantu siasatan membabitkan nilai rasuah lebih Rm13 juta. Pada Isnin, seorang lagi pegawai kanan Menteri Besar Kedah ditahan anggota penguat kuasa SPRM selepas menahan seorang pembantu kepada pemilik syarikat menjadikan keseluruhan tangkapan kini seramai 4 orang. Nah, jadi apa yang saya dapat lihat di sini adalah SPRM yang menahan CEO Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah bersama seorang pengarah wanita sebuah syarikat adalah berkaitan dengan nilai rasuah Rm13 juta. Adakah di sini nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi dapat kita kaitkan dengan nilai rasuah Rm13 juta ini, di mana ini berlaku di Kedah? Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan dan para penonton semua, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa minggu sebelum pilihan raya negeri membuat pendedahan ini yang pasti mengejutkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya boleh katakan mungkin ini adalah rahasia yang diketahui Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akhirnya didedahkan dalam sebuah artikel daripada sinarharian.com. Kita kesian kepada Perikatan Nasional, kata Anwar Ibrahim. Wow. Adakah di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim coba untuk membuat pendedahan baru lagi yang pasti membuat ramai sakit hati ataupun mengejutkan ramai, terutamanya kepada penyokong Perikatan Nasional. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kesian kepada PN. Wah, persoalannya kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan bahwa kita kesian kepada PN? Pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, secara berseloroh menyatakan beliau kesian dengan Perikatan Nasional, terutamanya PAS. Menurutnya, hanya 2 pemimpin dalam negara yang pernah melabel parti itu sebagai parti ajaran sesat dan parti kafir. Nah, mesti kita ingat apa yang pernah dinyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, hanya 2 pemimpin dalam negara di Malaysia yang pernah melabel PAS sebagai parti ajaran sesat dan parti kafir. 2 individu itu ialah pengerusi Perikatan Nasional sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin,
dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun, kini kedua-dua pemimpin itulah yang disanjung PAS. Saya belum pernah dengar pemimpin UMNO kata PAS itu parti ajaran sesat. Siapa yang sebut? Muhyiddin, kata Anwar. Itu yang mereka usung sekarang. Kesian. Kita patut kesian kepada mereka, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Negeri 9 di Port Dickson pada Kamis. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan pimpinan Kerajaan Perpaduan yang lain. Tambah beliau, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sakit dan ada yang mendoakan beliau meninggal dunia. Pantas individu itu diarahkan meminta maaf. Itu cara nilai akhlak Malaysia Madani. Tapi mereka hari-hari maki hamun. Ada ustaz, tok guru di depan, mereka masih senyum. Apa jenis agama diajar? Kita dalam agama muliakan orang, berbeza warna kulit, budaya bukan untuk menghina, tapi untuk kita hargai satu sama lain, tegasnya. Nah, saya amat bersetuju kenyataan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pendedahan baharu bahwa hanya dua pemimpin, kedua-duanya adalah bekas Perdana Menteri. Itu Pengurusi Perikatan Nasional hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir, di mana kita dapat tahu Tun Mahathir sekarang bersama-sama dengan Perikatan Nasional, bahkan berkempen pun beliau bersama-sama dengan Hadi Awang, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan bahwa hanya dua pemimpin ini yang pernah melabel PAS sebagai parti ajaran sesat dan parti kafir, tetapi hari ini dilihat kedua-dua pemimpin ini menyanjung parti yang mereka pernah label buruk itu. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.